Terima kasih, Datuk Speaker, untuk berikan peluang saya ambil bahagian dalam ucapan bajet. Yang pertama, saya suka menarik perhatian Tuan Speaker untuk satu point of law di mana saya sudah bacakan ucapan teks daripada YAB, Perdana Menteri kita, dan semua undang-undang mengikut segi undang-undang. All laws are prospective in nature, iaitu arah di hadapan. Tidak ada undang-undang retrospektif in nature atau arah di belakang. Tetapi saya suka menarik perhatian Datuk Speaker dua contoh daripada teks ucapan, iaitu muka surat 48 yang dikatakan commencement dengan izin. Effective date ialah daripada 2011. Ini prospective in nature dan saya sokong apa yang dikatakan di sini. Lagi satu contoh ialah muka surat 53, effective date dengan izin, year of assessment 2011 until year of assessment 2012. Saya sokong ini. Tetapi saya tidak sokong apa ditulis di muka surat 60 dan 62, sebab mengikut muka surat 60, effective date ialah pukul 4, 15 Oktober pada tahun ini, dan muka surat 62, effective date ialah 18 Oktober. Alasan saya ialah sebab bil ini belum diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini dan boleh didebate dan diluluskan. Oleh sebab itu, apa dikatakan di muka surat 60 dan 62 tidak betul daripada segi undang-undang. Datuk Speaker, saya suka contoh sedikit di bawah satu point, di bawah Ministry of Tourism. Saya menarik perhatian Tuan Speaker kepada muka surat 14, di mana statistik daripada United Nations yang dikatakan untuk turis yang datang kepada tiap-tiap negara, the number of visitors, turis melawat negara-negara, mengikut statistik daripada United Nations, kita ialah 9 dalam dunia ini. Itu saya alu-alukan. We are number 9 in the world. Dan jikalau kita bacakan muka surat lain, apa dikatakan revenue kita dapat melalui tourism ialah 53B. 53B. Ini saya sokong. Pada sesi yang dulu, Tuan Speaker, saya ada tanya satu soalan berkenaan dengan announcement dibuat di KLIA. Semua ahli-ahli yang berhormat di sini tahu masa ini announcement dibuat di KLIA ialah dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin, dan mengikut jawapan daripada menteri yang berkenaan, kita ada 500,000 pelawat turis daripada India, dan banyak orang datang dalam kawasan saya ada bangkitkan isu. Dia katakan orang India juga. Oleh sebab kita ada 500,000 orang India, saya cadang kepada kerajaan, lain daripada announcement dibuat dalam bahasa Mandarin, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, saya cadang kepada kerajaan untuk timbang announcement dibuat dalam bahasa Tamil
Ini bukan saya bangkitkan sebab saya seorang India, bukan itu. Ini cadangan saya buat kepada ministry yang berkenan untuk tambah lebih turis daripada India dan beri lebih revenue kepada kerjaan kita. Di muka surat 23, iaitu ada cadangan untuk belanja 213 juta ringgit untuk bawa guru-guru untuk ajar bahasa Inggeris dalam negara kita. Point of principle saya sokong, tetapi ada satu dua hal saya tidak sokong. Sebab dalam Malaysia, dalam negara kita, kita ada banyak guru-guru, retired teachers, dan kita ada daripada dalam negara kita, we have a lot of expert teachers, expert in the teaching of English. Oleh sebab, dengan izin, Tuan Speaker, oleh sebab itu saya tidak faham rasional ini untuk import guru-guru English daripada England dan Australia. Kita akan gunakan apa kita ada. We have to use local products. Ada banyak cikgu-cikgu, guru-guru ajar dalam tuition center. Ada banyak guru-guru diberikan tuition dalam bahasa English. Dan kita boleh jimatkan banyak wang dan masa kalau kita gunakan retired teachers dalam negara kita. Oleh sebab itu saya harap kerjaan ministry yang berkenan boleh Petani bangun ya, Sungai Petani. Terima kasih, Datuk Speaker. Seremban, setujukah Seremban kalau saya katakan bahawa baru-baru ini diumumkan ribuan pelajar-pelajar kita yang belajar dari luar negara, khususnya yang belajar di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar tidak mempunyai kerja. Dan saya yakin mereka-mereka yang belajar di luar negara dengan menggunakan bahasa Inggeris lancar berbahasa Inggeris. Kenapa tidak kerajaan mengambil mereka untuk dilatih menjadi guru-guru dan memberikan peruntukan tambahan di maktab-maktab perguruan bahasa agar kekurangan guru-guru dalam bahasa Inggeris ini dapat diselesaikan. Sejukah Seremban dengan pandangan saya? Seremban boleh bagi laluan juga, Seremban. Seremban, terima kasih. Saya sebenarnya nak menyambung apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi. Memang saya pun bersetuju dengan apa yang dikata Yang Berhormat tadi. Tapi Seremban kena saya nak bertanya juga, adakah Seremban juga bersetuju ramai graduan kita dari luar negara mungkin bunyi bercakap mungkin hebat, tapi apabila betul-betul kalau kita nilaikan grammar dia orang dengan izin, ramai yang masih tidak dapat menguasai bahasa Inggeris secara formal dengan betul. Jadi mungkin Seremban boleh memberi komen di sini, kerana kita takut juga kalau kita bawa kita ambil saja yang graduan dari luar negara yang berada di Malaysia ini, tetapi tidak dapat menguasai bahasa Inggeris dengan secara formal yang betul, ia juga boleh merosakkan pengajaran, sistem pengajaran bahasa Inggeris di negeri kita, di negara kita. Terima kasih Seremban. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kepada ahli yang berhormat daripada Sungai Petani dan ahli yang berhormat. Saya sokong apa yang dikatakan oleh dua-dua YB tadi. Dan saya tambah satu poin, iaitu jikalau kita dapat guru-guru daripada Australia dan England, kadang-kadang accent digunakan oleh foreign teachers seperti Australia dan England bukanlah serupa daripada guru-guru experts in English dalam negara kita. Itu satu poin. Saya harap kita boleh gunakan local products seperti yang dibangkitkan oleh kerajaan banyak kali
lain daripada kita akan gunakan foreign products. Lain daripada itu, Tuan Speaker, saya ada dapat arahan daripada konstituen saya, banyak konstituen saya, untuk bangkitkan satu isu di kawasan saya dinilai. Seperti yang semua ahli parlimen tahu, ahli yang berhormat tahu, nilai ialah satu pekan lebih kurang 30 km daripada Kuala Lumpur, dan ialah satu up and coming educational hub dengan izin. Kita ada banyak universiti, college dinilai, seperti Nilai College, seperti Inti College, seperti Islamic University College, dan ini tempat ialah satu industrial hub juga. Ada banyak kilang-kilang besar, seperti kilang Walung, seperti TDK, seperti Anjur, yang ada ribu-ribu pekerja di kilang-kilang ini. Tetapi satu masalah, population pun sudah bertambah, tetapi satu masalah yang besar dinilai, saya dapat banyak aduan daripada konstituen-konstituen saya dikatakan, pengundi-pengundi saya dikatakan, satu masalah ialah tidak ada hospital besar dinilai. Kita perlukan satu hospital besar mengikut pengundi-pengundi daripada kawasan nilai. Oleh sebab itu, sekarang kalau kita mau pergi satu hospital, biggest hospital ialah Hospital Tunku Jaafar di Pekan Seremban. Dan bila ada satu emergency, sangat susah untuk orang mau cari satu hospital yang dekat. Oleh sebab itu, saya buat cadangan dan saya merayu kepada ministeri yang berkenan untuk timbang untuk buat satu hospital besar dalam Pekan Nilai. Saya akan sentuh sedikit di atas isu-isu berkenaan dengan MACC. Jikalau kita baca akta baru, iaitu Corruption Commission Act 2009, Section 62. Mengikut Section 62 dikatakan OKT atau orang kena tuduh di bawah undang-undang ini mesti memberikan dia satu statement of defense. Walaupun ini satu criminal case, mengikut section ini, OKT mesti memberikan satu statement of defense secara bertulis, macam civil case, kepada DPP sebelum satu bicara dimulakan. Tetapi baru-baru ini, Yang Arif di Mahkamah Tinggi Seremban 2 ada buat keputusan, iaitu Yang Arif Datuk Haji Ahmad Nasfi bin Haji Yassin ada buat satu keputusan di Mahkamah Tinggi dalam satu kes Ahmad Kamal bin Ahmad Abbas lawan Public Prosecutor, di mana Mahkamah Yang Mulia ini sudah overrule Section 62.